Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan yang saya hormati, terima kasih pertamanya kepada Dr. Suryani binti Osman kerana memberikan peluang untuk saya berkongsi sedikit tips penulisan dengan tuan-puan insya-Allah dalam masa 30 minit ini. Nama saya Siti Hazniza binti Abdul Hamid. Saya seorang calon PhD dari The University of British Columbia, Vancouver, Kanada dalam bidang sains permukaan kayu. Saya juga seorang jurulatih di Bintang Academy. Saya melatih penulis novel dan cerpen. Saya melatih penulis makalah ilmiah dalam bahasa Inggeris. Saya melatih kanak-kanak dalam komunikasi bahasa Inggeris dan saya juga membaca buku untuk mereka. Sebagai seorang novelis, saya ada 6 novel yang telah diterbitkan. Tuan-tuan boleh tengok di belakang ni. Novel saya yang pertama ialah Cemburu Seorang Perempuan yang diadaptasi oleh Era Rahman menjadi drama popular. Dibintangi oleh Amira Rosli dan saudara Amar Baharin, suami beliau, di samping Emma Mak Embung. Baiklah, hari ini apa yang nak saya kongsikan dengan tuan-puan. Pertamanya, banyak dalam kalangan peserta bengkel saya, banyak yang tak yakin. Orang nak baca ke tulisan saya ni? Bagus ke tulisan saya ni? Ada cerita ke yang saya tulis ni? Tetapi subhanallah, bila saya baca tulisan-tulisan mereka, jujur saya katakan sebenarnya mereka layak jadi penulis. Tulisan mereka ada isi, ada mesej dan sedap untuk dibaca. Tapi apa yang saya nak kongsikan dengan tuan-puan hari ini yang saya percaya sudah pun boleh menulis, mungkin untuk membantu sahaja. Pada saya, menulis ni seperti memancing ikan. Maksudnya, bila kita nak menulis ni macam kita nak pergi memancing ikan. Ada orang melihat memancing ni sebagai satu pekerjaan yang mengujakan. Jadi betul lah tu, menulis boleh jadi sesuatu yang mengujakan. Ada sesetengah orang beranggapan, ya Allah, bosannya pergi memancing. Betul juga, menulis kadang-kadang jadi sangat membosankan. Ada yang berasa bahawa dunia penulis adalah satu dunia yang sunyi. Sebab nak menulis ni perlukan ruang yang tenang, yang sorang-sorang. Tapi itu semua bergantung kepada individu. Okey, baiklah. Sekarang kita anggap menulis ni seperti hendak pergi memancing ikan. Ikan ni ialah pembaca kita. Macam mana kita nak memancing pembaca kita? Jadi macam mana kita nak memancing? Bila kita nak memancing, perkara pertama yang kita akan fikirkan ialah tapak nak memancing. Di mana saya nak memancing? Kan orang yang suka-suka memancing ni, kaki pancing ni, masing-masing ada tempat kegemaran dia. Maksud di sini, setiap daripada kita boleh menulis yang menyentuh segolongan pembaca. Jadi kita nak tengok pembaca mana yang, genre mana yang sesuai dengan kita. Golongan kelompok pembaca mana yang sesuai dengan kita. Macam saya, masa saya membesar, abah saya banyak bagi saya baca buku-buku penyiasatan. Saya membesar dengan membaca buku Nancy Drew, Hardy Boys, 7 penyiasat, 5 penyiasat. Tapi subhanallah, saya memang tak pandai menulis cerita penyiasatan. Saya bukan Ramli Awang Mursyid. Apabila saya menulis cerita penyiasatan, 3 baris ataupun 1 perenggan, tuan-puan dah tahu dah apa yang rahsianya, apa misterinya, siapa orang jahatnya. Tak ada misteri. Jadi saya dapati saya ni mungkin lebih baik menulis cerita cinta. Jadi saya pun menulis di situlah, menulis cerita cinta. Okey, jadi mula-mula tak kisah genre apa pun yang kita baca, tapi genre yang kita pilih untuk menulis tu berbeza. Maknanya kalau kata kita memang membaca cerita penyiasatan dan kita mampu menulis cerita penyiasatan, silakan. Tapi tak salah kalau kata kita ni suka membaca cerita-cerita non-fiction, tapi bila menulis kita tulis cerita cinta ke, cerita novel sejarah ke macam mana ke, boleh saja. Macam mana nak tahu yang mana cerita yang sesuai dengan saya, yang mana genre yang sesuai dengan saya? Caranya ialah dengan menulis. Maksudnya tulis sahaja dulu, tengok penulisan jenis mana yang boleh pergi. Maknanya cerita tu boleh bergerak. Yang kalau tuan-puan tulis, dia berkembang. Kadang-kadang kita tulis kan dia terbantut, dia tak berkembang-kembang. Jadi mungkin tak sesuai. Mungkin genre tu tak sesuai.
Ataupun mungkin cerita tu belum matang. Okey. Jadi itu pertama, memilih tapak. Di mana kita nak bertapak? Jurnal apa yang kita nak tulis. Kemudian orang yang memancing dia mesti bawa bekal. Bawa lah kan air teh-o, bawa apa? Nasi lemak ke apa ke, sementara nak duduk mancing, bawa sandwich ke, ikutlah masing-masing kan. Cuma mungkin tak nak bawa keropok nanti bising kan. Terpulang. Kesimpulannya ialah membawa bekal. Jadi untuk menulis, apa bekal kita? Bekal kita yang pertama ialah idea kita tu lah. Itulah bekal kita. Idea kita. Okey. Jadi dari mana kita dapat idea? Idea ni boleh kita cerap melalui panca indera kita. Maksudnya dengar, apa yang kita dengar, apa yang kita nampak, bila kita makan, apa yang kita rasa, apa perasaan kita, apa yang kita sentuh, itu semua boleh menjana idea. Macam kadang-kadang kita tengok sesuatu, jangan tengok saja. Kata Stephen King, an author has a mischievous mind. Maksudnya, fikiran seorang penulis ni selalu nakal. Maksud nakal ni maknanya tak boleh duduk diam. Selalu berfikir. Kadang-kadang dia fikir benda yang orang tak fikir. Dia fikir benda yang orang tak fikir. Jadi, fikiran kita ni kena selalu berjalan. Bila tengok sesuatu kena fikir. Macam kadang-kadang kita fikir cara yang lucu kan. Jadi, kena fikir. Kemudian, bekalan, idea dah ada. Tapi kita kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Kalau idea saja, idea ni macam biji benih. Kita letak, dia masuk dalam kepala kita kan. Kita peramkan dia kat situ. Kadang-kadang dia tak berkembang. Jadi kita kena baja dia, kita kena siram dia dengan apa? Dengan ilmu. Ilmu ni dapat daripada pelbagai cara. Ada yang dapat melalui bacaan. Bacaan buku orang lain ke, buku cerita orang lain. Bacaan fiksyen ke, non-fiksyen ke. Kadang-kadang melalui menonton dokumentari. Kadang-kadang melalui tengok wayang. Kadang-kadang melalui dengar lagu. Macam-macam. Jadi dah ada bekalnya. Kemudian bekalan fizikal. Contoh, ada orang suka tulis dengan tangan dulu, guna buku dan sebagainya. Kemudian baru type di komputer. Ada yang terus duduk di komputer dan boleh menaip. Ada yang buat kerja di laptop. Ada yang buat kerja di iPad. Ada buat kerja di telefon pintar. Terpulanglah masing-masing. Yang penting ada bekalnya. Bila ada bekal, kemudian seterusnya kita kena ada mata kail. Ataupun bahasa Inggeris kita panggil hook. Hook ni tuan-puan sangat penting. Sebab hook ni patut ada dalam muka surat pertama. Ataupun kalau kita cakap tentang cerpen dalam perenggan pertama. Maknanya apabila pembaca buka saja buku kita, dia terus terpancing. Terus kena. Hook. Terus kena hook. Jadi hook ni ada macam-macam cara. Ada macam-macam gaya. Ada orang mulakan dengan kejutan. Contoh, buka muka surat pertama, pom! Kita pun terkejut. Pom ni bunyi apa? Adakah bunyi letupan? Adakah bunyi tembakan? Kalau kata bunyi letupan datang dari mana? Kalau kata letupan tu daripada belon. Okey, mungkin suasana yang riang kan? Kalau kata letupan tu dari bom. Perasaan dia dah lain. Kalau kata tembakan, siapa yang tembak? Siapa yang lepaskan tembakan? Mungkin tembakan dua orang kanak-kanak main cowboy tembak-tembak. Jadi taklah. Mungkin bukan cerita yang bukan cerita yang ngeri. Tapi kalau kata tembakan daripada contoh seorang cikgu tengah mengajar, tiba-tiba datang anak murid dia, pom, tembak cikgu tu, jatuh tergeletak mati. Banyak persoalan yang timbul dalam fikiran kita, betul tak? Maksudnya kenapa, apa yang berlaku, kenapa tembak guru? Jadi kita nak tahu cerita. Bila macam ni pembaca dah ada hook. Pembaca dah rasa nak tahu apa ceritanya. Kemudian bila dah ada hook, kita ada umpan kan. Umpan itu maksud dia bergantung kepada ikan yang kita nak tangkap tadi. Bergantung kepada jenis-jenis ikan. Kalau sasaran kita pembaca kanak-kanak. Jadi ceritanya tu, mestilah cerita kita tu cerita yang sesuai dengan kanak-kanak. Cerita yang ringkas, watak tak terlalu banyak. Kanak-kanak ni dia selalu mengenali benda yang berulang-ulang. Cuba tuan-puan tengok. Anak saya suka tengok Power Rangers. Jadi kalau saya tu dah kenal lah semua jenis Power Rangers tu. Tapi kalau tuan-puan tengok, Power Rangers tu 5 orang kan selalunya. 5 orang, 5 warna. Dia tak berubah. Dan kalau tuan-puan tengok, kalau Power Rangers tu warna merah, walaupun dia tak jadi Power Rangers, baju dia tetap warna merah. Sebab anak-anak akan kenal. Kanak-kanak dia kenal macam tu.
ada ciri-ciri dia. Kemudian cerita dia apa? Untuk kanak-kanak, cerita dia ringkas lah. Cerita dia, satu cerita maknanya Power Ranger kena selamatkan dunia daripada Sledgem. Sledgem ni dia dalam dunia gelap, dan cara dia bertambah kuasa dia ialah apabila air sungai Yuzu tu meningkat. Dan macam mana air sungai Yuzu tu meningkat? Air sungai Yuzu tu meningkat dengan kesengsaraan manusia. Macam mana manusia sengsara? Itulah konco-konco si Sledgem tu akan pergi buatlah manusia sengsara. Macam cara dia kan. Itu untuk kanak-kanak. Jadi kalau untuk remaja, remaja cerita cinta. Apa yang rasa-rasa akan menarik remaja? Adakah cerita cinta yang terhalang? Ataupun cerita cinta yang abadi? Ataupun cerita cinta yang penuh dengan liku-liku dan sebagainya? Kalau cerita dewasa pula, apa cerita dewasa? Adakah cerita yang lebih matang dan sebagainya? Okey, jadi dah ada umpan. Umpan tu macam cerita kita lah. Cerita kita kan? Okey. Sekarang ni hook dah cantik dah. Cerita pun nampak macam menarik ni, macam sedap cerita ni. Ikan tu dah bagi perhatian dah. Ikan tu dah sangkut lah orang kata kan. Sekarang tali. Tali kita ni, tali pancing ni, saya sifatkan sebagai tali pancing tu sebagai plot. Susunan plot. Kalau tuan-puan menulis cerpen, tali pancingnya pendek je lah kan. Bayangkan memancing di tepi kali tu, cuma gunakan joran yang satu tali tu. Tak bolehlah panjang-panjang. Sebab cerpen ni macam drama sebabak. Semuanya selesai di situ. Satu konflik, mungkin satu protagonis, satu antagonis atau dua antagonis, dan dia jaranglah ada subplot. Biasanya satu plot sahaja. Okay, tapi kalau novel, tuan-puan ada ruang untuk mengembangkan cerita. Jadi kat sini saya selalu nasihatkan peserta-peserta bengkel saya, dan tuan-puan mungkin boleh ambil manfaat juga, buat satu rajah tulang ikan. Rajah tulang ikan ni maksud saya ada kepala, ada badan, ada ekor. Kepala maksudnya permulaan cerita, apa hook kita. Badan dia ialah apa mesej cerita kita, dan ekor kat mana kita nak cerita kita berakhir. Kemudian tambah tulang-tulang ikan. Tulang-tulang ikan ni maksudnya plot cerita. Apa yang ada kat cerita kita ni? Apa nak berlaku? Apa nak berlaku? Apa nak berlaku? Ada subplot dah, tulang-tulang yang bercabang tu. Kemudian apa peleraian dia? Sebab semua kena diselesaikan. Jangan tulis sesuatu atau sebut seseorang yang kemudian kita lupakan, tak selesaikan. Jangan macam tu. Itu akan buat pembaca rasa stres. Okey. Jadi, dan kedua, saya selalu sarankan untuk mula sedekat-dekatnya dengan klimaks. Cerita kita kan ada kemuncaknya. Jangan mula terlalu jauh dari kemuncak, sebab nanti macam ikan tu lah, dia dah sangkut, kita heret dia pun penat. Jadi pembaca kita jadi penat. Bila kita dekat dengan klimaks, kita boleh flashback, ataupun kita panggil apa dalam bahasa Melayu, imbas kembali, ataupun kita boleh imbas muka. Jadi tak mengapa, sekurang-kurangnya dia dah dekat dengan kemuncak cerita. Jadi dia nak tahu cerita ni jadi macam mana, daripada mana asal cerita ni, nak jadi apa selepas ni, dia dah boleh bersabar sedikit dengan kita. Itulah plot. Kemudian tuan-puan akan ada cara nak buat plot. Cara nak buat plot ni ada beberapa kaedah. Pertama, kita panggil plot linear. Plot linear maksudnya bermula daripada A sampailah Z. Maksud dia A jadi apa, dia kronologi lah. Maksudnya kita mula dari 1, 2, 3 sampailah yang ke 10. Macam tu. Cerita dia straight saja. Tak bermakna dia bosan. Tak. Cara penulisan kita yang akan menentukan sama ada bosan atau tidak bosan. Kalau kita menulis menggarap dengan baik, insya-Allah dia tidak membosankan. Kemudian ada juga dipanggil linear yang songsang. Invert linear. Maksudnya reverse. Jadi dia bermula daripada hujung, kemudian dia flashback semula. Contoh, tiba-tiba dah mati dah. Dah mati dah? Macam mana orang ni mati? Jadi kita nak tahulah apa yang berlaku, sampailah mula-mulanya macam ni saja, dah jadi sampai begini. Macam tu. Kemudian kita ada juga plot yang dipanggil zigzag. Zigzag ni macam ni lah. Sekejap sekarang, sekejap tiba-tiba teringat masa lampau. Kejap-kejap ada pula imbas muka. Macam contoh kalau dalam orang Melayu ni, kalau tiba-tiba pinggan pecah, okey. Terus
pembaca dah ada satu anticipation. Pembaca dah ada, orang kata apa, agakkan. Dah bersedia. Ni mesti ada sesuatu yang malang nak berlaku ni. Ataupun ada orang nak mati ke. Ataupun kalau tiba-tiba dialog kata, tunggu abang balik ya. Terus dah rasa, jangan-jangan orang ni tak balik dah kot. Jadi itu imbas muka. Maksudnya kita memberi sesuatu untuk ke hadapan. Okay? Jadi dah macam tu. Kemudian dalam kita menulis, banyakkan guna deria kita lah. Memang kena guna deria kita. Ceritakan dengan terperinci. Jadi dah tulis, bila tuan-puan tulis, masa menulis, macam masa kita memancing lah. Maksudnya masa kita memancing, kita tak boleh, orang kata apa, tiba-tiba nak tukar itu, nak tukar ini. Kalau kita tengok orang memancing kan, sekali dia dah lepaskan dia punya tali tu, dah lepaskan joran dia tu, dia tunggu je sampai, orang kata apa, sampai ikan tu menangkap. Jadi bila kita start menulis, tulis sahaja. Semasa tuan-puan menulis, jangan menyunting. Kalau asyik menyunting, tak siap-siap ceritanya. Tulis dan terus menulis. Kalau rasa dah kusut lah bahagian ni, jadi sebab tu kita ada tulang ikan tu. Jadi kita boleh balik ke tulang ikan kita tadi tu, yang kita susun plot tu. Yang mana rasa boleh tulis dulu. Tulis yang tu dulu. Tinggalkan yang mana yang sangkut tu, nanti patah balik. Teruskan menulis. Bila dah selesai menulis semua, sekarang dah mancing lah kan. Okey, dah siap dah kan. Dah habis dah cerita menulis sebagai memancing tu. Dengan harapan insya-Allah tuan-puan akan dapat ikan. Tapi sebelum kita nak hantar kepada penerbit, kita kena buat tanggungjawab kita untuk membersihkan karya kita. Maksud dia, okey, tadi dah penat menulis kan. Sekarang dah balik rumah dah habis dah mancing. Nak kena menyiang ikan. Nak kena menyiang ikan tu. Sekarang ikan ni bukan pembaca Tadi masa nak mancing, ikan tu pembaca. Sekarang kita balik rumah dah. Ikan kita tu ialah manuskrip kita. Sekarang kita nak siang manuskrip ni. Nak buang apa yang tak mahu. Nak buang sisik ekor apa yang tak mahu. Dan nak basuh bagi bersih, bagi wangi. Nak buang apa yang hanya yang tak elok, tak nak. Jadi masa kita buat suntingan sendiri, jangan ada rasa macam, saya susah nak dapat perenggan ni. Seminggu saya bercinta nak dapat perenggan ni. Tak ada masalah. Cuma, apa orang kata, cut and paste. Cut and paste di tempat lain. Buang daripada manuskrip yang ada sekarang, cut and paste ke tempat lain. Jadi, apa yang kita nak tengok masa kita buat suntingan sendiri. Masa kita nak menyiang manuskrip ni, apa yang kita nak tengok? Pertama, baca sahaja. Baca semua dan tanya diri sendiri, ada sangkut tak? Cerita ni boleh percaya tak? Boleh percaya tak cerita saya ni? Ataupun buat kita, masa kita baca tu, baca sebagai seorang pembaca. Jangan baca sebagai kita yang tulis. Bila kita yang tulis, kita rasa, hebat dah. Tapi kita, dan jujurlah, jujur. Macam mana bila kita beli sebuah buku, kita membeli dengan keadaan neutral kan? Maksudnya kita rasa nak baca buku ni, kemudian bila kita baca, kita dalam keadaan neutral. Kita tak terus kutuk buku tu dan kita tak terus puji buku tu. Sama juga. Masa kita membaca karya kita, baca dalam keadaan yang neutral, kemudian bagi pendapat yang jujur. Cerita ni bagus ke tak? Kalau saya jadi pembaca, apa yang saya suka tentang cerita ni? Apa yang saya tak suka tentang cerita ni? Tak ada masalah. Okey, kita dah baca sekali lalu. Okey, cerita ni ada dia punya mengalir dengan baik, tak ada sangkut-sangkut. Okey, bagus. Alhamdulillah. Sekarang kita buat siangan kali kedua, lapisan kedua. Tadi dah buang sisik kan? Dah buang sisik. Sekarang ni nak gunting ekor-ekor dia, nak gunting apa? Kita panggil apa tu, dia punya sirip-sirip dia tu nak buang. Jadi bila kita baca cerita kita tu, ada tak bahagian-bahagian yang tak membantu cerita? Maksudnya, dia ada di situ. Tapi, tak buat apa-apa pun kat cerita kita. Cerita kita tak jadi lebih baik. Macam saja bubuh. Jadi, bahagian-bahagian ni pun kena cut dan paste kat tempat lain. Potong, kemudian letak kat tempat lain. Jangan buang sebab mungkin dia berguna untuk karya yang ke hadapan. Kita tak tahu kan? Jangan buang. Simpan dulu. Saya cerita sikitlah pengalaman saya dalam menulis Sonata Kasihku. Kebanyakan dialog Amirul dengan Adam yang di restoran Hawa tu, itu adalah dialog yang saya tulis beberapa 10 tahun sebelum ini. Saya tulis
dialog sahaja yang datang kepada saya dan saya tulis-tulis, tak tahu nak buat apa dengan dialog tu. Masa saya menulis sonata kasihku, ada ruang yang perlukan dialog. Maka semua dialog tu saya masukkan di situ. Jadi ada guna dia. Jangan buang. Letak kat tempat lain. Kemudian okey. Macam kita nak masak lah kan. Takkan nak goreng, nak masak ikan macam tu. Mesti kita letak perasa. Betul tak? Letak kunyit, garam sikit kan. Jadi sama juga. Kita baca cerita kita. Ada tak yang perlu saya tambah? Untuk kuatkan lagi cerita ni. Untuk cantikkan lagi cerita ni. Kadang-kadang sedikit perincian. Contoh, kalau bercerita tentang Pulau Pinang. Kalau cerita pasal Pulau Pinang, mesti kena sebut apa? Mesti kena sebut nasi kandak. Mesti kena sebut sirap tingkap. Terpulang lah kan. Apa yang kalau cerita Pulau Pinang kena ada. Sama juga macam kalau sebut cerita Kelantan. Mesti kena ada pantai cahaya bulan ataupun Dikir Barat. Sesuatu yang ada pencirian yang membuatkan orang percaya yang kita sebagai penulis tahu apa yang kita tulis. Kemudian tolong kita dah okey semua dah. Kemudian tolong semak tata bahasa. Ni nak masak dah ni. Ikan ni dah nak masak dah. Jadi semaklah tata bahasa, tengok suhu minyak kena sesuai. Maksud kata kalau kita menulis cerita kita berlatarkan tahun 60-an atau 70-an. Bahasa kita kena bahasa 60-an, 70-an. Tak boleh tiba-tiba 60-an, 70-an cerita TikTok. Apa benda TikTok? Cerita WhatsApp. Tak mungkin kan? Jadi bahasa kena sesuai dengan latar zaman, latar tempat. Umur watak dengan bahasa dia kena selari. Tak boleh budak umur 10 tahun bercakap macam orang umur 30 tahun. Jadi benda tu tak tepat. Kemudiannya dah tengok tata bahasa, bagusnya kalau kita menjaga tata bahasa sebab kebanyakan karya yang memenangi anugerah, kalau tuan-puan semak, mempunyai tata bahasa yang bagus. Walaupun kita difahamkan bila kita menulis kreatif ni adalah sedikit kelonggaran. Tapi tak perlu langgar semua tata bahasa, tak perlu. Sebab tata bahasa yang baik menjadikan karya kita tu lebih cantik. Kemudian dah betul tata bahasa semua. Terakhir, banyak ya kerja menulis ni. Kerja menulis ni banyak. Sebabnya kita kena ingat karya kita, nama kita yang di atas buku tu. Nama kita. Jadi jagalah hasil kerja kita. Macam Kinsu Kuroi Dua Hati tu, saya baca dah berpuluh kali, subhanallah. Ada juga kesalahan. Maksudnya kalau tuan-puan dah beli buku tu, muka surat 339, 340 tu, itu kisah Nabi Ayub, bukan Nabi Yakub. Tersilap. Jadi kalau boleh tolong betulkan. Jadi semaklah fakta-fakta, kemudian semak juga ejaan. Proofread. Walaupun nanti akan ada orang proofread, tapi kita proofread dulu. Sebab bila kita hantar karya yang bersih kepada penerbit, kebarangkalian untuk terbit tu insya-Allah tinggi. Dengan syarat cerita kita tu dah melalui prosesnya lah. Maksudnya cerita yang bagus, orang nak baca dan sebagainya kan. Okey. Kenapa saya cakap pastikan ejaan? Sebab sekarang kan kalau kita guna words, dia ada yang autocorrect tu. Sayang habis jadi saying, teh jadi the, katakan jadi katakana. Jadi benda-benda ini tolong bagi perhatian. Dan bila karya kita dah bersih dan sebagainya, tulis elok-elok, letakkan tajuk yang kita rasakan sesuai. Kemudian hantarlah kepada penerbit. Dan yang paling penting, betulkanlah niat kita, kenapa kita menulis. Saya selalu cakap, kalau kita menulis untuk nama, untuk pujian dan sebagainya, itu tak salah. Bahkan menulis untuk duit pun tak salah. Tetapi alangkah baiknya kalau kita punya tujuan menulis tu lebih besar. Menulislah untuk menyampaikan kebenaran dan menulislah untuk dunia dan akhirat kita. Kan? Moga-moga dapat pahala. Taklah habis di dunia ini sahaja. Saya rasa setakat itu perkongsian saya dengan tuan-puan. Semoga bermanfaat. Saya boleh dihubungi di Facebook Siti Hasniza Abdul Hamid. Nama saya ejaannya Siti seperti biasa, SITI. Hasniza tu HAZNEZA. Abdul Hamid ABDUL HAMID.
Dan nombor WhatsApp saya 011 1148 1286. InsyaAllah jika tuan-puan ada sebarang pertanyaan, saya cuba bantu sedaya upaya saya dengan kelapangan yang Allah izinkan. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Dr. Siti Suryani binti Osman, dan saya berterima kasih juga kepada tuan-puan yang sudi mendengar perkongsian saya. Semoga bermanfaat. Selamat menulis. Saya doakan kejayaan tuan-puan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.